mengenai maghfirah ataupun pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan kongsikan ataupun kita akan bicarakan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Tuhanmu dan syurganya yang seluas langit dan bumi diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menginfakkan harta mereka ketika dalam terang-terangan atau sembunyi, dan mereka menahan diri daripada marah dan memaafkan sesama manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita untuk kita bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kan? Dan bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Allah ataupun daripada Tuhan kamu. Jadi dalam hidup kita ni, antara benda yang kita jangan tangguh bersegera adalah mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jom kita kaji bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keampunan kepada kita manusia. Kan kita manusia ni tidak lari daripada membuat kesalahan. Kan sama ada kita sedar ataupun kita tidak perasan. Kadang-kadang kita membuat kesalahan-kesalahan. Sebab itu, kalau kita teliti doa duduk antara dua sujud, ada 8 doa. Duduk antara dua sujud tu sebenarnya ada 8 doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dia doa. Ada orang kadang-kadang baru tahu. Oh, baru tahu doa Ustaz dia doa. Jadi Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni kasihani aku ya Allah, warhamni wajburni cukupkan aku, wajburni warfa'ni angkat aku, warzukni rizkikan aku, wahdini hidayahkan aku, wa'afini sihatkan aku, wa'fu anni dan maafkan. Kalau kita tengok lafaz ni, dia bermula dengan Rabbighfirli dan berakhir dengan wa'fu anni. Kan? Ya Allah ampunkan aku dan maafkan aku. Apa beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni? Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku pada dosa yang kita tahu kita buat. Kan ada orang dia tahu dia buat salah, tapi dia sebab tak kuat, maknanya nak melawan hawa nafsu, melawan diri dia buat. Itu Rabbighfirli. Wa'fu anni ni
kita minta ampun pada dosa yang kita tak perasan kita buat. Ada juga kadang-kadang kita buat dosa, kita tak perasan. Kita nak bergurau, tapi tak kena pada tempat dia. Orang lain terasa, kan? Jadi dia jatuh dosa, tapi kita tak perasan. Itu wa'fu andi. Jadi manusia ni dia tak lari daripada membuat kesalahan. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kongsikan ada beberapa cara bagaimana Allah mengampunkan dosa kita. Ada beberapa cara. Ada beberapa cara bagaimana Allah yang Maha Pengampun tu mengampunkan dosa kita. Yang pertama, macam mana Allah bagi pengampunan kepada kita? Yang pertama, iaitu dengan cara kita minta. Kita yang minta ampun. Sebab tu dalam surah Ali Imran ayat 133 ni Allah suruh kita minta. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu meminta keampunan daripada Tuhan kamu. Kita kena minta. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita minta, kita beristighfar, kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keampunan kepada kita ni. Kan? Itu pertama, itu cara pertama. Yang kedua, macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keampunan kepada kita? Yang keduanya, ada setengah-setengah amalan, kalau kita buat, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Walaupun kita tak minta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi ada beberapa amalan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Terutamanya kita apabila sampai satu tahap umur, kita suka nak buat amalan. Kan kita dah mula baca Quran, kita dah mula ada sembahyang sunat, tapi kita lupa nak bertaubat. Jadi ada setengah-setengah amalan, pahala Allah bagi, pengampunan pun Allah bagi. Okey, apa antara amalan? Antara amalan tu adalah, contohnya, kita mengambil wuduk. Ambil wuduk, kita ambil wuduk, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Air yang menitis tu dia menggugurkan dosa-dosa kita. Antara lain apa? Antara lain adalah majlis ilmu. Macam gini, kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tahniah dan syabas tuan-tuan, puan-puan sekalian. Duduk majlis ilmu ni, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Dalam hadis, Nabi SAW sebut, langkah kaki kanan, Allah tulis pahala. Langkah kaki kiri, Allah tulis pengampunan pada dosa. Ini dia antara amalan. Yang lain apa? Yang lain antaranya adalah berpuasa bulan Ramadan. Apa beza kita berpuasa pada bulan Ramadan dengan berpuasa pada bulan-bulan lain? Kan? Pada bulan lain kita boleh pahala berpuasa. Pada bulan Ramadan bukan sahaja pahala puasa, pengampunan pun dapat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keadaan beriman dan benar-benar mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi maknanya ada beberapa amalan, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Haji, umrah, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Kan? Jadi maknanya, jadi bagaimana Allah bagi keampunan kepada kita? Yang keduanya adalah dengan cara kita membuat amalan yang ada dua anugerah, pahala dan pengampunan. Yang ketiga, macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala memberi keampunan kepada kita? Yang ketiganya iaitu dengan musibah.
Musibah musibah yang kena kepada orang yang beriman, bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala berikan pahala pada musibah tu, tapi Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hatta syaukah, sehingga duri yang tercocok di kaki seorang yang beriman itu, maka Allah kurniakan, gugurkan dosa-dosa pada dia tu. Musibah ni. Jadi tuan-tuan sekalian, musibah ni apa-apa benda yang menyempitkan hati kita, itu musibah. Bentuk saja berbeza. Bentuk berbeza. Ada orang diuji kadang-kadang dengan suami. Oh, pening, menyempitkan hati dia. Ada orang suami okey, menantu pula dia tak boleh pergi dengan menantu. Gaduh je kan. Ada orang suami okey, menantu okey, kesihatan pula. Kesihatan. Ada orang kesihatan okey, keluarga okey, keuangan pula. Ada orang keuangan, menantu okey, semua okey, kena fitnah pula. Sebab tu ulama kita kata apa? Jangan bandingkan ujian kita dengan orang lain. Nanti kita tidak akan dapat apa-apa kebahagiaan. Sebab semua orang diuji. Kesamaannya, ujian itu menyempitkan hati. Perbezaannya bentuk. Bentuk je berbeza. Tapi hari ini kalau kita bandingkan ujian kita dengan orang lain, kita takkan dapat apa-apa kebahagiaan. Kita kata tengok orang tu, senang je rezeki dia tu. Sembahyang pun tak. Kita nampak rezeki dia. Kita tak nampak masalah dia dengan isteri ke, dengan suami ke. Orang lain tak tu, suami bukan main romantik lagi. Jalan pegang tangan. Kita punya suami tinggal 5 tiang kalau jalan tu. Mungkin dia tinggal 5 tiang. Tapi masalah yang lain, jadi maknanya semua orang diuji. Dan kalau diuji ni, antaranya kalau kita sabar, Allah akan bagi pengampunan kepada kita. Ini cara Allah bagi pengampunan. Iaitu dengan yang ketiganya, dengan cara kita diuji. Bila uji, kita hendaklah sabar dengan ujian itu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Yang keempat, macam mana cara Allah Subhanahu wa taala memberi pengampunan kepada kita? Yang keempatnya iaitu dengan jalan anak yang soleh yang mendoakan. Maknanya orang lain minta pada kita tu. Ada juga orang lain minta. Jadi orang lain minta ampunkan kepada kita. Sebab itu bagi syariat umat Nabi kita Muhammad, syarat sah khutbah Jumaat adalah mendoakan muslimin dan muslimat sekalian. Dekat khutbah kedua tu, kalau tak doakan muslimin muslimat, tak sah khutbah tu. So itu rukun khutbah. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Orang lain doakan kepada kita tu. Allah boleh bagi pengampunan. Dan lebih-lebih lagi kalau anak. Sebab dalam hadis Nabi sebut, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathah. Mati anak Adam terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Orang lain kalau doakan ada khilaf. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Tapi kasih sayang Allah mudah-mudahan sampai. Tapi kalau anak confirm, tak ada khilaf. Anak baca confirm. Jadi maknanya sebab tu kita kena ingatkan anak kita untuk doakan kita. Saya tuan-tuan sekalian, saya nak cerita sikit. Arwah ayah saya ni ustaz. Arwah ayah saya ni ustaz. Ada orang cakap, untunglah ustaz
ayah ustaz patutlah jadi ustaz, kan? Okey. Tapi tuan-tuan sekalian, ayah kalau ustaz ni, tak percaya tanyalah ustaz-ustaz depan saya ni, ustaz-ustaz depan kita ni. Ustaz-ustaz ni dengan orang lain je dia lembut. Assalamualaikum, pakcik sihat pakcik Dengan anak sendiri, garangnya tuan-tuan sekalian. Tanyalah ustaz-ustaz depan saya ni. Kan? Sebab ustaz-ustaz ni dia faham Allah Subhanahu Wa Taala sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu tu daripada api neraka. Yang bahan bakarannya waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan juga batu. Batu-batu berhala ni. Neraka dia tak hidup sendiri. Macam api kat dunia sama. Takkan ada tiba-tiba ada api, tak ada. Dia ada bahan bakaran. Bahan bakaran api kat dunia ni oksigen. Contohnya, ada bahan-bahan yang boleh dibakar, ada oksigen, boleh terbakar. Kalau oksigen tak ada, api takkan hidup. Neraka sama. Dia ada bahan bakaran dia. Bahan bakaran dia ni daging manusia. Daging manusia yang engkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahan bakarannya. Dan juga batu. Batu-batu yang dibuat berhala ni. Takut tuan-tuan sekalian. Jadi balik pada cerita saya tadi. Arwah saya ni ustaz. Garangnya tuan-tuan sekalian. Saya kalau tertinggal rakaat, kan, rumah saya tu dekat dengan surau, dia jadi imam. Kalau dia jadi imam, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan tengok belakang. Kalau tertinggal satu rakaat, satu rotan. Satu rakaat, satu rotan. Ini bukan cerita tak sembahyang tau. Kalau tak sembahyang, cerah masa depan. Ini bukan cerita tak sembahyang. Satu rakaat, satu rotan. Okay? Saya kalau tertinggal rakaat dulu, kalau dah habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak berani nak bangun dulu. Duduk dulu. Dia dah baca doa, baru bangun. Cukupkan rakaat. Okay? Jadi, ini saya nak cerita point of view saya sebagai seorang anak. Okay? Jadi, dalam hidup saya ni, dia banyak pesan. Itulah, inilah, itulah, inilah. Tapi ketika dia meninggal, banyak pesanan dia saya lupa. Tapi ada satu pesanan dia saya tak lupa, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Satu hari, dia panggil saya, dia pegang tangan saya, dia ajak saya duduk, dia pandang mata saya, dia panggil nama saya. Dia tanya saya. Dia kata, Amin, nama saya ni Muhammad bin Abdullah. Amin ni nama keluarga. Kan? Jadi dia panggil Amin. Kalau Abah meninggal besok, engkau dah pandai belum doa untuk Abah? Saya waktu tu tertanya-tanya. Abah sakit ke? Tak. Kan? Abah nak tanya. InsyaAllah pandai Abah. Cuba baca Abah nak dengar. Cuba baca. Saya bacalah doa biasa je. Allahumma ighfir li zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan? Okay, bagus kata dia. Besok kalau Abah meninggal, engkau jangan lupa baca doa untuk Abah. Hari dia meninggal, banyak pesanan dia lupa, pada saya lupa. Pesanan ini saya tak lupa. Ini point of view saya sebagai seorang anak. Lepas tu saya nak syorkan kita dengan anak kita benda ni cakapkan. Besok kalau mak meninggal, ayah meninggal, kau jangan lupa doa untuk ayah. InsyaAllah anak tu akan ingat. Waktu kita meninggal, dia akan doakan kita. Ni sebab apa? Cara Allah nak bagi pengampunan antaranya adalah orang lain mintakan. Dan antaranya adalah dari anak yang soleh yang mendoakan kita. Ni dia. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey.
Itu yang keempat. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pengampunan kepada kita. Maghfirah dia panggil. Okey. Kemudian yang kelima. Macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pengampunan kepada kita? Yang kelima adalah doa daripada makhluk-makhluk yang lain pula. Kan? Makhluk lain ni siapa? Antaranya binatang-binatang, haiwan-haiwan, para malaikat. Kan? Dalam hadis Nabi bercerita bagaimana haiwan tu mendoakan manusia. Antaranya adalah orang yang menghadiri majlis ilmu didoakan sehingga hatta hutani fil bahar. Ikan-ikan di lautan juga mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Maknanya binatang-binatang lain doakan dan juga makhluk-makhluk yang lain. Malaikat-malaikat doakan kita. Malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan. Tuan-tuan sekalian. Malaikat ni, dia tengok kita, dia faham betapa susahnya manusia ni nak buat baik. Sebab ada satu benda yang tak ada kat malaikat. Benda ni ada pada manusia. Apa dia? Nafsu. Dan malaikat tu faham sangat. Sebab itu, apabila manusia ni dia berbuat amalan kebaikan, malaikat mendoakan dia. Sebab malaikat tahu betapa susah dia nak buat benda tu. Ini kan dalam Quran Allah sebut, malaikat tu wa yastaghfiruna lillazina amanu. Dia minta ampunkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab dia tahu bukan senang nak buat baik tu, bukan senang. Lebih-lebih lagi akhir zaman. Akhir zaman. Kita berada di akhir zaman, bukan mudah nak jadi baik. Cabaran iman dia sangat berat. Tapi usaha tu malaikat menyaksikan usaha tu. Sebab tu dia minta ampunkan pada kita. Makhluk-makhluk yang lain minta ampunkan untuk kita tu. Sebab tu berbuat baiklah kepada bukan saja manusia, tapi makhluk-makhluk yang lain juga. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian yang keenam. Macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala berikan pengampunan kepada kita? Yang keenam, dengan jalan syafaat dari Nabi SAW. Syafaat daripada Nabi. Itu cara keenam. Jadi nak dapat maghfirah ni antaranya adalah mencari dengan berusaha mendapat syafaat Nabi. Nabi SAW tu berdoa kepada Allah untuk minta supaya dia diberi peluang untuk menyelamatkan umatnya di akhirat. Peluang itu dipanggil syafaat. Tuan-tuan sekalian, kalau kita pergi Madinah, ini kan dah start umrah kan? Ini untuk ayah-ayah, abang-abang. Sebab kaum ibu, akak-akak, ibu-ibu tak berpeluang tengok benda ni. Okey, cuba kita bayangkan. Kita dah pergi Masjid Nabawi ni. Okey. Kalau kita masuk tu pintu depan sekali, Babu Salam, kita jalan. Ujung tu dipanggil Babu Baqi'. Keluar tu perkuburan Baqi' lah. Jadi kat Babu Baqi' tu kiri tu ada makam Nabi. Betul Boleh tak kita gambarkan balik Masjid Nabawi Okey. Jom kita masuk Kita masuk. Ujung tu ada makam Nabi sebelah kiri. Okey. Sebelah kanan dinding depan Masjid Nabawi. Sebelah kanan dinding depan Masjid Nabawi, atas ada 3 surah. Surah At-Taubah, sebahagian surah At-Taubah, sebahagian surah Al-Baqarah dan surah Al-Fath. Surah Al-Fatah. 3 surah Surah At-Taubah mengenai jihad. Surah Al-Baqarah, sebahagian surah Al-Baqarah tu mengenai keimanan. Surah Al-Fatah tu mengenai ketenangan. Sebab surah Al-Fatah ada 3 kali Allah sebut mengenai sakinah.
Siapa yang rungsing-rungsing, baca surah Al-Fatah untuk tenangkan hati. Kan? Rungsing, anxiety, depression, kan? Baca surah Al-Fatah. Kan? Sebab dia adalah surah untuk ketenangan. Ada 3 kali perkataan sakinah. Okey. Dinding depan sekali, mana sebahagian surah Taubah, sebahagian surah Al-Baqarah, surah Al-Fatah. Bawah dia ada bulat. Itu 201 gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 201 gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, perhatilah mungkin kita tak perasan sebelum ni. Oh, ada ustaz ada Saya namakan Babu Salam ke Babu Bakek itu sebagai sebuah universiti. Macam-macam benda boleh syarah. Itu belum lagi dekat dia punya kubah. Atas tu kubah tu ada ayat-ayat Quran yang bukan sengaja diletakkan. Ada maksud-maksud dia tu. Jadi maknanya gelaran Nabi. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Khatimul Anbiya, Khatimul Rusul, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin dan sebagainya lah. Kalau tuan-tuan tengok YouTube, saya ada buka pengajian syarah nama-nama Nabi. Type saja Ustaz Amin syarah Asma'un Nabi. Asma' tu nama-nama Nabi tu. Saya ada buka kitab Masjid Bukit Jelutong. Dah 100 lebih dah. Dari 201 nama. Okey. Jadi maknanya atas sebahagian surah Al-Baqarah, sebahagian surah At-Taubah, surah Al-Fatah, nama-nama Nabi SAW. Okey. Kita pun masuk. Sebelah kiri ada 5 buah hadis. Tapi dia tinggi sikit. Macam kipas ni lah. Jadi kita kena dongak sikit. Ada 5 buah hadis. Okey. Hadis pertama masuk tu mengenai sembahyang di masjid aku, kata Nabi SAW, lebih baik daripada sembahyang di mana-mana masjid melainkan Masjidil Haram. Itu hadis pertama. Hadis kedua dengan ketiga mengenai syafaat. Kan? Orang-orang Arab duduk biasa dia akan menangis di situ. Hadis kedua dan ketiga, okey. Hadis kedua tu, hadis mengenai syafaat tu, apa bunyi dia? Nabi SAW sebut, Inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat aku, kata Nabi, akan aku berikan kepada umatku yang berbuat dosa, tetapi di dalam hatinya ada bercita-cita menjadi baik. Nabi kata, syafaat aku akan aku berikan kepada umatku yang berbuat dosa. Tapi hati kena ada cita-cita menjadi baik. Sebab tu tuan-tuan silan, kita ni hati ni kena ada niat untuk menjadi orang baik. Okey. Yang ketiga mengenai hadis Nabi SAW sebut, Inna syafa'ati lahaqqun. Syafaat aku benar-benar ada. Faman lam yu'min biha falaysa min ahliha. Sesiapa yang tidak mencarinya, maka dia tidak tergolong daripada orang yang akan mendapatkannya. Nabi sebut, syafaat aku real. Benar-benar ada. Orang tak cari, tak dapat. Okay? Hadis keempat mengenai Nabi sebut, Al-iman sayati ilal Madinah kama ta'til hayy ila hijriha. Iman akan pulang ke Madinah seperti mana ular pulang ke sarangnya. Antara tempat nak refresh iman di Madinah. Iman akan pulang ke Madinah seperti mana ia pulang ke sarang. Ular pulang ke sarang. Dan yang hadis yang kelima mengenai di antara rumahku dan mimbarku, Raudatum min riyadil jannah, taman-taman di antara taman syurga. Kalau kita ingat, penuh orang kat situ. Kenapa orang penuh kat situ? Sebab dia taman syurga.
Taman syurga ni banyak malaikat. Malaikat banyak. Apa kelebihan dia? Doa kita mudah diangkat dan kita disaksikan oleh malaikat. Oh, berebut-rebut. Macam ni orang. Bertolak-tolak. Oh, mungkin kita ingat kan? Kalau siapa yang dah pergi mungkin terbayang. Oi, bertolak-tolak orang kat sana. Tuan. Tapi tuan-tuan sekalian, Raudah ni dia ada kembar dia. Dia ada kembar dia. Mana kembar Raudah? Dekat mana? Mana-mana tempat yang dibuat majlis ilmu, itu adalah Raudah. Tapi orang tak bertolak-tolak nak masuk ke masjid ilmu macam ni. Orang masjid tak jaga. Oh, siku sana, siku sini. Majlis ilmu orang tak datang. Kan? Sebab bayar tambang mahal. Agaknya kena letak kat depan tu kaunter. Bayar mahal baru berebut-rebut orang barangkali raya. Kan? Okey. Itu maknanya 5 hadis. Boleh tengok maksudnya dia tinggi sikit macam ni lah. Jadi kena dongak sikit. Dan jalan sikit lagi makam Nabi SAW. Kan? Makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar, makam Nabi SAW. Dekat situ ada 24 zikir. Apa zikir tu? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Saya yakin semua kita dah hafal. Siapa yang mengamalkan zikir tu, antara kelebihannya diberi rasa kecintaan kepada Nabi SAW. Sebab zikir tu diletakkan di makam Nabi. 24 kali diulang. 24 kali diulang. So banyakkanlah amal zikir tu. Okey? Jadi yang keenam, macam mana Allah boleh bagi pengampunan kepada kita? Dengan kita mencari syafaat Nabi SAW. Kan? Nak dapat syafaat Nabi, dari 3 syarat dia. Kena mencintai Nabi, kena berselawat, banyak berselawat pada Nabi, dan juga kena mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak. Amalkanlah berapa yang kita mampu. Kan? Siapa-siapa kita, ayah-ayah, babang, akak-akak, ibu-ibu yang dah pakai cincin. Pakai cincin kan? Bukan saja untuk berhias, niatkan saja untuk pakai sunnah. Dapat sunnah hari-hari boleh dapat sunnah tu. Kan? Jadi mana sunnah Nabi tu banyak. Amalkan. Okay? Itu cara ke-6. Bagaimana Allah memberi pengampunan kepada kita. Dan yang terakhir, yang ke-7. Macam mana Allah bagi pengampunan kepada kita? Yang ke-7 iaitu dengan cara Allah bagi secara langsung tanpa apa-apa sebab. Allah bagi secara langsung. Sebab apa? Sebab Allah redha kepada hamba-Nya itu. Macam mana nak dapat keredaan Allah? Kita berusaha menjadi hamba Allah. Kita berusaha. Allah tu tahu. Kita nak sembahyang malam bukan senang. Subuh kadang-kadang tertinggal-tinggal. Sembahyang lewat-lewat, tak sempurna. Tapi usaha. Berusaha itu mendapat keredaan Allah. Maka Allah akan bagi pengampunan. Lahum maghfiratu wa ajrun karim. Bagi mereka masa pengampunan dan ganjaran yang mulia. Bila Allah bagi pengampunan ni? Di 2 tempat. 2 tempat. Pertama, ketika manusia diiring ke kuburnya. Ketika kita ni diiring ke kubur, waktu tu banyak Allah ampunkan dosa orang yang berusaha nak jadi baik, berusaha mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, antara perkara yang paling menggembirakan kita bangsa manusia, paling antaranya adalah kita diberitahu dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling gembira tuan-tuan sekalian. Yang kedua bila? Yang kedua ketika timbangan amalan. Waktu tu pun banyak Allah SWT bagi pengampunan kepada orang yang diredainya. Ini dia. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi
ada 7 cara bagaimana Allah memberi maghfirah tadi. Kita ulang balik biar ingat. Kan? Ataupun salinkan. Kalau anda salin, panjang-panjangkan. Yang pertama dengan cara kita minta. Kita yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dengan kita membuat amalan. Ada amalan yang ada pahala, ada pengampunan. Yang ketiga dengan cara bersabar pada musibah. Kan? Yang keempat dengan cara orang lain mintakan pada kita. Yang penting anak lah. Yang kelima, makhluk-makhluk lain mintakan pada kita. Binatang-binatang, malaikat-malaikat, makhluk lain. Yang keenam, dengan jalan syafaat. Dan yang ketujuh, Allah bagi tanpa apa-apa sebab. Allah nak bagi pengampunan kepada kita. Jadi surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Tuhanmu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Bab yang terakhir. Kan? Yang terakhir kita nak petik sebab Allah bagi pengampunan dengan jalan kita minta. So kita nak detailkan sikit lagi macam mana cara nak minta ampun pada Allah, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara dia? Teknik dia macam mana? Cara dia macam mana? Kan? Okey. Untuk bertaubat ni tuan-tuan sekalian, dia ada prasyarat dia. Ada prasyarat dia. Sebelum kita pergi pada macam mana nak bertaubat, kita bincang dulu prasyarat dia. Orang yang tak ada prasyarat ini, dia susah nak bertaubat. Okey? Apa prasyarat taubat? Prasyarat taubat ni adalah kemahiran melihat kelemahan diri. Kemahiran melihat kelemahan diri. Itu kena ada. Kemahiran muhasabah. Muhasabah ni kita tengok kelemahan diri kita. Orang tak ada prasyarat ni dia susah nak bertaubat. Dia akan rasa dia je betul. Dia akan rasa dia je mana yang bagus. Semua orang lain salah. Kalau tak ada kemahiran melihat kelemahan diri. Dan kemahiran ini bukan mudah tau. Cakap mudah lah. Dia bukan mudah. Dia susah sebenarnya. Kemahiran melihat kelemahan diri susah sebenarnya. Saya tuan-tuan sekalian, satu hari saya buat kursus dengan satu jabatan. Banyak kalilah beberapa jabatan pernah. Kan saya kata tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan sekalian, untuk kita maknanya membina maknanya jati diri yang bagus, kita kena tahu pertama kekuatan diri kita, yang kedua kelemahan diri kita. Okey, sesi pertama tolong tuliskan kelebihan diri kita. Ada kertas, ada pensel. Tuan-tuan sekalian, semua kembang-kembang hidung lah. Tulis kelebihan diri ni lah. Kelebihan diri saya 20, 30 kelebihan. Dah habis semua, saya kata okey. Minta orang sebelah tolong baca. Takkan sendiri nak baca. Orang sebelah tolong baca. Kelebihan saya adalah saya ni dedikasi, tepat masa, itu, ini, apa semua. Dia sambil menelengkan kepalanya. Betul tu, betul. Memang, betul. Okey. Habis sesi pertama, saya kata okey, kita rehat, minum dulu. Masuk sesi kedua, saya kata tuan-tuan sekalian, kali ini tolong tuliskan kelemahan diri kita. Waktu tu tuan-tuan sekalian, nak cari satu dua pun susah tau. Mikir, apa kelemahan diri aku? Apa? Siap tiru orang sebelah. Sama. Betul lah, sama lah kelemahan. Tak ada idea kelemahan diri itu apa. Kan? Sama. Satu dua pun susah. Jadi maknanya,
kemahiran melihat kelemahan diri ni dia susah sebenarnya. Tapi kena bentuk. Kalau orang tak bentuk, dia susah nak bertaubat. Dia susah nak minta maaf. Kan? Kalau kita tak susah nak bentuk, okey, salinkan atau ingat, ada 5 golongan dia boleh bagi tahu apa kelemahan diri kita. Ada 5 golongan. Yang pertama, guru kita. Kalau orang ada guru akan boleh bagi tahu, oh kelemahan awak ini. Sebab tu orang yang hebat, dia ada guru yang hebat. Orang hebat macam mana pun dia ada jurulatih dia. Sebab boleh tahu kelemahan ini. Yang kedua, orang bijaksana. Orang bijaksana ada di mana-mana. Kita pun tak kenal. Tapi kalau orang tegur kita, barangkali dia orang yang faham. Orang bijaksana. Yang ketiga, orang yang sayang dengan kita. Orang yang sayang dengan kita ni, anak kita, isteri kita, suami kita. Dia boleh beritahu kelemahan diri kita. Yang keempat, kawan baik kita. Kawan baik kita boleh beritahu kelemahan. Dan tuan-tuan sekalian, kawan baik, nature dia takkan beritahu kelemahan diri kita. Tapi sekali dia dah bagi tahu, maknanya kelemahan tu dah teruk sangat dah sebenarnya. Sebab tu kawan baik kalau tegur, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Kelemahan tu dah teruk sangat dah sebenarnya. Dan yang kelima, yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah musuh kita. Kan? Sebab tu orang yang tak suka kita, daripada satu sudut baik dia adalah, dia boleh beritahu kelemahan diri.